Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita berhenti di mana tuan-tuan? 158. Ya. Jadi pada perjumpaan yang lepas kita ada sebut berkenaan dengan bagaimana para sahabat Nabi yang berhijrah. Antaranya adalah Abu Salamah. Dia dapat berhijrah, tinggal dia isteri dengan anak dia setahun. Kemudian barulah isteri dengan anak dia Ummu Salamah ikut. Kemudian cerita Suhaib Ar-Rumi. Sebelum dia pergi, dia pun tak mau lepaskan dia. Sebab dia daripada orang luar, mai duduk di Mekah dan meniaga kaya. Sampailah Suhaib Ar-Rumi ni berikan semua harta dia. Semua kekayaan dia bagi pada kafir Quraisy. Barulah dia dilepaskan. Kiranya untuk berhijrah ni dia berkorban. Harta dia habis semua, dia bagi pada kafir Quraisy untuk berhijrah. Itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga pula, Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar dengan Ayyash bin Rabi'ah dengan Hisham bin Al-As. Dia pun dah jumpa dah nak berhijrah. Tiba-tiba datang Abu Jahal dengan adik dia. Pujuk kan. Pujuk Ayyash bin Abi Rabi'ah. Pujuk Ayyash, kata mak hang tak mau apa, kalau hang pergi juga Madinah, mak hang tak mau apa, tak nak duduk bawah panas dan tak mau sikat rambut. Kemudian Sayyidina Umar kata pada Ayyash bin Abi Rabi'ah, dia kata biar ayah, nanti bila mak kamu akan sikat rambut dan dia akan berehat kalau dia penat. Tapi Abu Jahal pujuk juga, pujuk Ayyash termakan. Maka Ayyash, Sayyidina Umar bagi Ayyash ni unta yang paling laju. Supaya apa? Supaya kalau nanti Ayyash rasa macam Abu Jahal dengan adik dia ni nak perkena Ayyash, maka Ayyash boleh lari. Jadi dalam perjalanan Ayyash dengan Abu Jahal nak ke Mekah tu, nak jumpa mak Ayyash lah. Ayyash, dalam perjalanan Abu Jahal kata daripada Ayyash, unta dia dah tak larat kan, jadi nak tukar dengan Ayyash. Baik, dia kata unta dia pelan lah, tak puas hati dengan unta dia. Jadi dia minta tukar unta, antara unta dia dengan unta Ayyash. Sebab unta Ayyash tu Sayyidina Umar bagi unta yang laju. Kalau Ayyash rasa Abu Jahal nak tipu dia, Ayyash boleh lari. Tapi dalam perjalanan Abu Jahal tipu Ayyash, kata unta dia tak puas hati dengan unta dia dan minta tukar. Bila Ayyash turunnya, Abu Jahal dengan adik dia Haris tangkap Ayyash, kemudian diikat dan dikeliling kota Mekah. Dan Abu Jahal kata macam inilah cara layan orang yang bodoh. Orang yang bodoh yang nak berhijrah ke Madinah. Tapi tuan-tuan, cerita lastnya, Ayyash bin Abi Rabi'ah ni syahid di medan Yarmouk, perang Yarmouk. Sama juga dengan adik Abu Jahal ni. Haris ni adik Abu Jahal. Juga syahid di medan Yarmouk. Abang dia yang jahat lah, Abu Jahal ni. Dan termasuk dengan Ikrimah anak Abu Jahal, syahid di medan Yarmouk. Tuan-tuan boleh baca, type saja di internet, boleh buka mana-mana website yang dipercayai lah cerita berkenaan dengan perang Yarmouk. Peperangan yang antara yang paling dahsyat lah antara umat Islam dengan Rom. Dan cerita dia agak sedih lah. 3 orang ni termasuklah Haris bin Rabi'ah, Haris bin Hisham dengan Ayyash dan anak Abu Jahal, yang mana ketiga ni luka parah, nak mati dah, darah banyak keluar.
dia apa, hidrasi. Jadi datang orang nak bagi ayak. Jadi sampai kepada Haris bin Rabi'ah, yang ni adik Abu Jahal. Haris ni dah parah dah, nak meninggal dah. Jadi bila ayak sampai, dia tengok anak saudara dia, anak Abu Jahal, anak abang dia lah, iaitu Ikrimah, tepi sana, juga dalam keadaan nazak. Dia kata tak apa, bagi Ikrimah dulu. Bila ayak tu sampai pada Ikrimah bin Abu Jahal, Ikrimah tengok Ayash ni, Ayash bin Abi Rabi'ah dalam keadaan nazak lagi teruk. Dia kata tak apa, aku okey ni, bagi kat Ayash bin Abi Rabi'ah. Bila yang bawa ayat tu sampai pada Ayash bin Abi Rabi'ah, syahid habis. Patah balik ke Ikrimah, Ikrimah pun syahid. Patah balik ke adik Abu Jahal ni, Haris bin Hisham, dia pun syahid. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, kita tak tahu perakhiran seseorang. Boleh jadi seseorang yang kita nampak biasa, akhir dia lebih baik daripada kita. Baik tuan-tuan, jadi kita sambung 158. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Inilah 3 kaedah yang menjelaskan bagaimana reaksi penduduk Makkah dalam usaha menghalang mereka yang bercita-cita, berura-ura berhijrah. Namun orang-orang Islam masih berjaya melepaskan diri mereka dalam kumpulan dengan begitu cepat, dan dalam masa 2 bulan perjanjian Aqabah kedua berlangsung. Seluruh rumah di Mekah lengang dan tidak berpenghuni dalam masa 2 bulan ni. Jadi umat Islam macam-macam cara lah, semua berjaya berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian hampir semua pengikut Nabi Muhammad SAW telah pun berhijrah ke kediaman baru, kecuali Abu Bakar, Ali dan Nabi SAW, dan mereka yang tidak berupaya, yang telah ditahan dalam kurungan atau tidak berjaya melepaskan diri. Baik, jadi tuan-tuan tengok, tinggal 3 orang tuan-tuan. Sepatutnya tuan-tuan nak berhijrah, Nabi lah lari dulu, kalau Nabi itu bukan Nabi. Tapi Nabi lari kemudian. Bukan lari lah tuan-tuan, berhijrah. Kenapa kita tak kata lari tuan-tuan? Pasal Nabi pergi ni atas arahan Allah, izin Allah, daripada Allah. Itu yang Nabi tak pergi dulu. Kalau orang yang bukan Nabi ni, pastilah dia lari dulu, betul tak? Dia lari dulu, baru dia suruh pengikut dia ikut. Dia nak selamatkan diri dulu. Nabi SAW tak. Kalau ikutkan tuan-tuan, kalau dah habis semua umat Islam dah pergi ke kota Mekah, ke kota Madinah, siapa yang nak jaga Nabi? Tinggal Sayyidina Abu Bakar, tinggal Sayyidina Ali yang masih kecil. Siapa yang nak lindung Nabi? Sayyidina Umar dah tak ada, Sayyidina Hamzah pun dah hijrah. Tuan-tuan, ditunjuk yang ini membuktikan Nabi SAW ni memang betul-betul Nabi, memang betul-betul Rasul. Baik, kemudian Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Ali mengatur persiapan yang berpatutan untuk berhijrah, tetapi masih menunggu arahan Allah, tunggu arahan daripada Allah. Bila Allah Ta'ala izinkan Nabi Muhammad SAW berhijrah. Perlu diingat bahawa kebanyakan orang Islam yang berhijrah ke Habsyah pulang ke Madinah untuk menyertai rakan Islam di sana. Jadi tuan-tuan ingat, ada sebelum ni kita sebut tentang hijrah ke Habsyah kan. Mula-mula sekali pergi diketuai oleh Sayyidina Osman. Ada lebih kurang dalam 12 orang lelaki, 4 perempuan. Mula-mula gelombang yang pertama ke Habsyah, Sayyidina Osman dengan isteri dia Ruqayyah binti Rasulullah. Dengan ada 12 lelaki, 4 perempuan ke Habsyah. Kemudian rombongan yang kedua pula, Ja'far bin Abi Talib, abang Sayyidina Ali pula ketua, 83 lelaki dan perempuan ada lebih kurang dalam 19. Jadi daripada Mekah dia pergi ke Habsyah ataupun Utopia tuan-tuan. Sebab apa dia pergi ke sana? Sebab di sana Kristian, kerajaan Kristian yang mana tidak menyakiti umat Islam, dan pemimpin dia nama Najasyi kan. Kita sebutlah Najasyi. Najasyi ni masuk Islam tapi diam-diam, dia tak beritahu. Senyap je, dia Islam tapi dia tak beritahu, diam-diam. Jadi bila dia meninggal dunia, maka Nabi SAW semayang jenazah ghaib yang pertama dan yang terakhir lah. Kalau ikut riwayat yang kuat itulah yang Nabi pernah semayang jenazah ghaib untuk Najasyi. Sebab tu ulama khilaf bab semayang jenazah ghaib ni. Sebagai ulama kata boleh semayang kalau tak boleh pergi. Sebagai ulama kata kalau tak ada orang urus, macam Najasyi ni lah, tak ada siapa nak urus, dia urus secara Kristian di sana, dah duduk di negara Kristian. Yang tahunya Jibril bagi tahu Nabi SAW ada lelaki yang soleh, raja yang soleh, maka Nabi pun buat semayang
sembahyang jenazah ghaib untuk Najasyi. Itu yang pergi ke kota Utopia, tuan-tuan. Baik, jadi depa yang berada di Habsyah terus ke mana? Ada yang patah balik macam Abu Salamah, ada yang terus ke Madinah. Kemudian tidak syak lagi bahawa situasi di Mekah amat genting, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak risau sedikit pun. Nabi tak risau. Pasti Nabi yakin Allah akan jaga dia. Dan tuan-tuan kalau ingat dulu saya sebut tuan-tuan yang Dr. Gary Miller tu kan, cerita banyaklah dia masuk Islam. Salah satu sebab dia masuk Islam dan dia tukar nama dia jadi Abdul Ahad Omar kan. Abdul Ahad Omar. Antara cerita yang menyentuh hati dia lah, pada tahun 1978 orang bagi dia Quran untuk dia kaji Quran, untuk mencari kesalahan dalam Quran. Dia kaji Quran ni untuk mencari kesalahan dalam Quran. 1978 dapat Quran, setahun dia kaji Quran daripada Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, habis 1979 masuk Islam. Study nak cari kesalahan dalam Quran, lalu masuk Islam. Banyak cerita dalam tu yang menyebabkan dia masuk Islam, tapi salah satu cerita dia adalah waktu hijrah ni. Nabi SAW waktu hijrah ni disebut ni, Nabi tak takut langsung, tak risau. Pasal Nabi yakin Allah akan jaga dia, Allah akan lindung dia. Jadi tuan-tuan ingat waktu kejadian di Gua Thur kan, Gua Thur, yang Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar duduk di atas tu, orang kafir cari sampai atas tu, kafir Quraisy cari sampai ke atas tu. Saya tak pernah sampai Mekah, tuan-tuan pernah sampai Mekah, tuan-tuan tahu nak naik tu bukan senang, tuan-tuan, susah juga tu Gua Thur tu. Sampai Nabi SAW masa naik tu, Rasulullah tak larat naik, Sayyidina Abu Bakar yang papah Nabi sallallahu alaihi wasallam, papah daripada bawah sampai ke atas. Dan sampai di sana Rasulullah letak kepala dia di atas riba Sayyidina Abu Bakar kerana letih, penat daripada bawah panjat ke atas. Orang kafir cari sampai ke atas tu. Dah sampai di pintu Gua Thur, kalau tuan-tuan tengok gambar tu macam mustahil lah. Dah sampai di puncak, tak tahu ada orang kat dalam. Betul tak? Dia pun tunduk sikit je, dia pun tunduk sikit kat kaki dia pun nampak lah ada orang bawah tu. Jadi bila sampai orang kafir atas tu, cerita ni sebut dalam mana? Dalam surah At-Taubah. Ini yang Dr. Gary Miller baca, dia jadi apa? Masuk Islam ni. Cerita yang menyentuh hati dia. Dan dia jadi yakin yang Rasulullah ni memang Nabi. Memang apa? The messenger of God. Pesuruh yang dihantar oleh Tuhan sekalian alam. Tuhan langit bumi ni pilih Nabi, itulah Nabi akhir zaman untuk umat manusia. Sebab dia baca cerita tu, ayat 100 kalau tak silap. Kan ayat berapa tu? Yang disebut apa? In illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn idh huma fil ghar. Kalaulah illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Ini cerita berkenaan dengan perang Tabuk. Sekarang ada sahabat Nabi yang sebahagian orang yang berat nak pergi perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang paling getir, walaupun tak jadi perang, tapi perang yang paling getir. Sebab nak pergi ambush Rom, nak pergi serang negara Rom dalam keadaan kemarau, baru nak berbuah, harta pun kurang, gerakkan tentera yang paling besar 30,000, paling teruklah getir. Sa'atil usrah Quran sebut, sebab nak pergi serang Rom. Kalau tak serang Rom, Rom datang ratus ribu mai kepung Mekah, Madinah. Jadi nak, sebelum jadi lagu tu, kita pergi serang dulu. Jadi tuan-tuan, ada sebahagian orang Islam yang keberatan nak pergi. Maka Allah ingatkan, illa tansuru faqad nasarahullah. Kalau kamu ni rasa berat nak tolong Nabi SAW, faqad nasarahullah, Allah Ta'ala pernah tolonglah dia. Masa bila? Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn idh huma fil ghar. Ketika mana mereka dikeluarkan, dihalau oleh orang kafir, idh huma fil ghar. Thaniyatayn idh huma fil ghar. Ketika mereka berdua di dalam gua. Gua di sini sepakat para ulama Gua Thur. Berdua di sini sepakat seluruh ulama, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mana dia berkata kepada sahabatnya, yakni Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Oh, ini hati Dr. Gary Miller ni dia apa? Memberi kesan pada jiwa dia.
Sebab ceritanya macam ni lah. Kan Nabi duduk di Gua Sur tu, sahabat Nabi yang ramai-ramai ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hamzah, apa semua ni, semua dah ada di Madinah. Yang ada di Gua Sur tu, dan Gua Sur ni pula dia macam ni Mekah, ni Madinah. Gua Sur kat bawah. Dia bukan antara Mekah dengan Madinah, dia ke bawah. Ini taktik tuan-tuan. Rasulullah ke bawah, kemudian ke tepi, baru bergerak ke atas. Jadi dia ke bawah, lebih kurang dalam 3 km kot ke bawah. Jadi tuan-tuan, bila mereka berdua di situ, mai tentera kafir dengan senjata apa semua. Jadi bila dah sampai di pintu Gua Sur tu, Sayyidina Abu Bakar kata pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau mereka tengok je tang kaki, nampak kita." Sebab mereka dah sampai di pintu gua dah. Tengok kaki mesti nampak kita. Sayyidina Abu Bakar cemas. Apa kata Nabi? Nabi kata, "Idh yaqulu sahibi la tahzan." Ketika mana dia berkata kepada sahabatnya. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah sepakat, barang siapa yang menolak kesahabatan Sayyidina Abu Bakar, dia kafir. Pasal Quran sebut, Quran mengiktiraf sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Kafir. Kebanyakan ulama sebut boleh jadi kafir. Kalau dia mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, lagi teruk lah tuan-tuan. Menafikan kesahabatan Sayyidina Abu Bakar pun boleh jatuh kufur. Kalau dia mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, ni kufur berkali-kali lah tuan-tuan. Ketika mana dia berkata kepada sahabatnya, sepakat seluruh ahli tafsir, sahabatnya di situ adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Abu Bakar kata kat Nabi, kalaulah dia tengok tang kaki nampak kita, Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, jangan risau, Allah bersama dengan kita. Dr. Gary Miller rasa, lepas tu sambungan ayat dia, fa'anzalallahu sakinatahu wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Baik, jadi tuan-tuan, Dr. Gary Miller kata, kalaulah Rasulullah ni bukan Rasul, sepatutnya bila Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, kalau dia tengok tang kaki nampak kita, sepatutnya Sayyidina Abu Bakar, sepatutnya Rasulullah mesti kata, hang cakap buat apa, hang diam lah, nanti dia dengar. Betul tak kan? Ataupun dia mesti kata, kita kena cari jalan lain. Tak, tapi Nabi lain. Nabi kata apa? La tahzan, innallaha ma'ana, jangan takut, Allah bersama dengan kita. Padahal dah tak ada siapa dah masa tu. Jadi Gary Miller rasa terharu dengan cerita tu lah. Baik, dan dia masuk Islam. Abdul Ahad Omar nama dia. Walau bagaimanapun Abu Bakar mendesak Nabi agar meninggalkan bandar itu, sebab Sayyidina Abu Bakar tak tahu, Nabi belum lagi mendapat izin daripada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya menunggu peluang untuk menemani Nabi SAW dalam perjalanan yang bersejarah itu. Tetapi Nabi memberitahunya bahawasanya belum masanya belum tiba, belum lagi, belum mendapat izin. Jadi kadang-kadang sabarlah Ustaz. Betul tak tuan-tuan? Kita dalam hidup ni sabarlah. Kadang-kadang kita tak tahu masa yang terbaik, saat yang terbaik, kita tak tahu. Ada satu cerita kan, ada satu ulama hebat tapi jadi Kristian tuan-tuan. Ulama hebat jadi Kristian. Cerita masyhur tuan-tuan. Ulama hebat hafal Quran jadi Kristian. Anak murid ramai. Wallahu a'lam. Allah Taala mengetahui hati hamba-hamba dia. Selalunya orang yang zahir dia baik tapi hujung hayat dia bertukar, biasanya dalam lah. Contoh iblis kan, hebat ibadah dia, duduk dalam syurga, tapi hanya Allah yang tahu dalam hati dia ada takbur. Suatu kalau orang yang beramal kerana riak, sum'ah, takbur, dia memang kadang-kadang walaupun zahir dia nampak baik, kadang-kadang akhir itu dia jadi melelong dalam. Allah yang tahu apa khufiyatus sudur wa ta'wa, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Taala tahu yang dalam ni. Jadi Kristian tuan-tuan. Satu hari anak murid dia nak pergi haji, jumpa tok guru depa dengan salib dia, Kristian. Dulu ulama, terkejut anak murid dia jadi Kristian. Anak murid dia pun berdakwah, kembalilah pada Islam, taubatlah. Dakwah tok guru depa masuk Kristian. Tok guru dia kata, semua yang ilmu yang ada pada aku ni hilang semua. Semua hilang habis. Quran semua hilang. Yang ada satu saja. Jawadul kabra. Canda ayat dia, orang kafir tu berharap kalaulah mereka di kalangan orang yang Islam. Saya lupa ayat dia tuan-tuan. Imam ingat aku, Imam 30 juzuk.
yawaddul law kanu muslimin, macam itulah. Yawaddul kafiru law kanu muslimin, itulah dia mengharap akhir hari kiamat nanti. Orang sangat berharap, orang kafir harap kalaulah kami lulu Islam. Ayat tu yang ada dalam hati dia, itu rahmat Allah bagi dia. Walaupun dah melencong masuk Kristian, Allah Ta'ala baki lagi dalam hati dia tu, yang bercakap pada diri dia, law kanu muslimin. Itulah orang kafir ni harap nanti hari kiamat, nanti berharap kalau aku ni di kalangan orang Islam. Tak apalah tuan-tuan, dia pergi haji. Masa dia balik haji, jumpa tok guru depa, menangis dah tok guru depa masuk Islam lah. Masuk Islam balik tuan-tuan, tok guru depa. Dia buang salib dia masuk Islam balik, dia start balik mengaji, dia berilmu, dia beramal sampai dia jadi ulama balik. Jadi ulama balik. Satu hari ada datang satu orang perempuan tutup rapat. Satu orang perempuan jumpa ulama ni lah, tok guru depa ni tutup rapat, cakap dengan ulama ni, dan tiba-tiba ulama ni menangis. Menangis. Kemudian ulama ni kata kat anak murid dia, kerana perempuan ni lah aku menjadi kufur. Dulu aku kufur pasal aku nak kat dia, aku jadi kufur. Sekarang ni dia datang dan dia menyatakan dia masuk Islam, dan dia menyatakan dia nak berkahwin dengan aku. Tuan tengok kadang-kadang masa tuan-tuan, kadang-kadang kita suka nak sesuatu tu sebelum masa dia, betul tak? Belum tiba masa, kadang-kadang kita nak tu. Allah Ta'ala lebih mengetahui bila masa yang sesuai. Sebab tu bila kita berdoa tak mustajab tuan-tuan, Allah jamin mustajab, tapi masa bila Allah yang tentukan, bukan kita yang tentukan. Nah, sebab tu kita dalam kaedah usul fiqh sebut, man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmanih. Siapa yang bersegera dengan sesuatu sebelum masanya, dihukum sebaliknya. Contohnya buka puasa, belum masuk waktu tuan-tuan buka puasa, batal. Betul tak? Jangan kalut tuan-tuan. Sebab tu kita berdoa pada Allah, tapi jangan kita jadi menyesal tuan-tuan, betul tak? Itu yang Ibnu Athaillah Skandari pesan, la yakun ta'khurul amadil ata mujiban liya'si. Jangan disebabkan kita berdoa pada Allah tak dapat-dapat. Kan banyak kita doa kan, saya banyak benda yang saya berdoa dan tak dapat. Saya yakin tuan-tuan pun banyak tuan-tuan doa, dan tuan-tuan mungkin tuan-tuan tak nampak seperti mana yang tuan-tuan inginkan. Tuan-tuan lebih mengetahui hidup tuan-tuan, saya pun banyak pengalaman tuan-tuan dengan hidup saya lah. Jadi tuan-tuan kata Ibnu Athaillah Skandari, jangan disebabkan lambatnya kita duk minta selalu ni, bertahun dah tak dapat-dapat, mujiban liya'si, menyebabkan kita menyesal, kita putus asa, kita kecewa. Kenapa? Fahuma dhamina lakal ijabah. Allah yang menjanjikan, Allah yang menjamin, Allah akan terima doa tu. Fi ma yahtaruhu lak, pada apa yang Allah pilih untuk kamu. Kita nak A, tapi Allah pilih B lebih baik, kita tak tahu. Lepas tu fi waqtil ladzi yurid, pada masa yang Allah Ta'ala mahu, bukan masa kita mahu. Kita nak pada tarikh sekian dan sekian, Allah lebih mengetahui. La fi waqtil ladzi turid, bukan pada masa yang kita nak. Pasal akal kita terhad tuan-tuan. Jadi Nabi SAW ni tuan-tuan belum lagi izin lagi, jadi Nabi tak pergi. Kemudian Allah masih belum merintah berhijrah. Sementara menunggu perintah Allah itu, Abu Bakar membuat persiapan dengan membeli 2 ekor unta untuk yang tangkas berlari, dan memberikannya makan yang baik selama 4 bulan untuk membolehkan bertahan lama sepanjang perjalanan yang getih di padang pasir kelak. Jadi Sayyidina Abu Bakar beli 2 ekor unta yang kuat, dan Sayyidina Abu Bakar nak bagi free je, nak bagi pada Nabi SAW free je. Tapi kalau tuan-tuan baca dalam kitab lain, dia sebut Nabi SAW sebut bisaman. Rasulullah tak mau free, Rasulullah ambil tapi bisaman, Rasulullah akan bayar harga dia. Ini kita panggil muru'ah lah tuan-tuan, adalah nilai maruah kita sebagai manusia. Sebab ada setengah orang ni kalau boleh sekali kita belanja dia, berkali-kali nak belanja dia tuan-tuan. Dia muka tak segan tuan-tuan kan, tak segan. Muruah, kena ada sikit muruah kita tuan-tuan, diri kita. Ada orang ni dia kerja nak free je tuan-tuan. Betul tak? Free, semua benda nak free kan. Susah lah juga tuan-tuan. Tiap kali kita belanja makan dengan dia, asyik kita yang belanja dia kan, sekali lah belanja lah juga. Macam tu lah tuan-tuan. Dia kena tuan-tuan. Nabi Sayyidina Abu Bakar nak bagi, tapi Nabi kata lah bisaman, bayar. Rasulullah bayar pada Sayyidina Abu Bakar. Adalah kita punya maruah tuan-tuan. Baik, kemudian
Di majlis An-Nadwah atau Parlimen Quraisy, kita tengok tajuk baru. Orang musyrikin amat kecewa dengan perancangan teratur serta gerakan pantas mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpindah ke kediaman baru di Madinah. Mereka tersentak cemas dengan pengalaman yang belum pernah dialami serta kebimbangan yang bakal melanda keseluruhan hidup dan ekonomi mereka. Mereka menerima hakikat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang berpengaruh, sementara pengikutnya pula mempunyai iltizam kelakuan terpuji sama seperti baginda dan sanggup berkorban apa sahaja demi pesuruh Allah. Jadi masa ni dia dah jadi turn the table lah, orang putih kata. Dia dah pusing daripada jadi cemas. Sebab dulu masa umat Islam berada di Mekah, dia pelanyak sungguh-sungguh. Ada yang mati kena pulau 3 tahun sampai makan rumput. Tiba-tiba umat Islam dah pergi ke kota Madinah. Baik, lagi yang, dan bila sampai di kota Madinah, dia tahu Rasulullah ni orang yang hebat. Dan pengikut Nabi ni pengikutnya setia. Dia pun jadi takut dengan bayang sendiri. Kemudian suku kaum Aus dan Khazraj bakal menjadi tuan rumah kepada orang Islam Mekah. Tuan-tuan ingat Aus dan Khazraj ni, kalau tuan-tuan ingat awal kitab dulu kita baca, lama dah, daripada 2016 kot ke 2017, kitab ni lah kita mula baca dulu. Aus dan Khazraj ni adalah suku daripada Yaman. 2016 itu je dulu. Dan Aus dan Khazraj ni adalah daripada bangsa Arab tulen, pure Arab. Pure Arab. Bukan Arab kacuk. Dia Arab pure Arab. Tuan-tuan boleh tengok awal kitab. Adapun Arab Quraisy ni, suku Nabi SAW, dia Arab yang dah kacuk. Dia ada Arab kuno. Arab kuno macam kaum Ad, kaum Samud. Samud tu Arab kuno, Arab dulu. Arab kafir Quraisy ni, keturunan Nabi SAW, dia Arab campur. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi Ismail, dia berkahwin isteri dengan Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Dan anak Nabi Ibrahim ada 2 kan. Satu Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail inilah jadi Arab. Inilah keturunan Nabi SAW. Dia kacuk. Satu lagi Ishak. Daripada Ishak menjadi orang Yahudi. Betul tak? Itu kita panggil Arab kacuk. Daripada suku Nabi Ibrahim kahwin dengan orang Arab, Jurhum, jadilah bangsa Arab Quraisy ataupun Arab Adaniyah. Baik tuan-tuan, kemudian bakal menjadi tuan rumah kepada orang Islam Mekah. Memang terkenal seluruh tanah Arab amat berkuasa dan gagah dalam perangan serta bijak dan pintar mentadbir ketika aman. Jadi Aus dan Khazraj ini memang terkenal Arab yang berani dan hebat dalam peperangan. Mereka juga tidak suka berdendam dan prasangka kerana mereka sendiri pernah bertelagah dalam persisian yang sengit satu masa dahulu. Ini ciri yang bagus. Ciri yang bagus tuan-tuan, tak berdendam dan tak bersangka buruk. Tak berdendam tuan-tuan. Dendam ni memanglah ada setengah ada orang dendam ni benda yang tak elok tuan-tuan. Dendam benda yang tak elok lah. Kalau kita berdendam tuan-tuan, yang pertama Quran suruh kita maafkan. Dendam ni bukan sifat yang elok. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ketika mana Nabi dengan anak Sayyidina Abu Bakar itu Aisyah radhiyallahu anha telah difitnah kan. Iaitu Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Cerita difitnah tu kan. Yang fitnahnya adalah Abdullah bin Ubay. Kemudian disebarkan oleh beberapa orang sahabat yang terperdaya, terpengaruh. Antaranya Mistah bin Utsatha, Hasan bin Sabit, ada lagi lah beberapa orang yang terpengaruh dengan cerita ni. Jadi Hasan bin Sabit, Mistah bin Utsatha ni sahabat Nabi yang baik, tapi dia pun macam percaya tuan-tuan. Dia pun juga sebarkan. Mistah bin Utsatha antara yang menyebarkan cerita kononnya Sayyidatuna Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Tuan-tuan, tunggu sebulan tuan-tuan. Wahyu nak turun tu sebulan. Wahyu ni ujian tuan-tuan. Nabi pun tak tahu. Nabi tahu bila wahyu tu turun. Kalau wahyu tak sampai, Nabi tak tahu. Tak ada orang yang boleh tahu perkara ghaib kecuali Allah beritahu. Hatta Nabi Khadir sekalipun. Nabi Khadir tahu macam mana? Allah beritahu. Yang bagi buat lubang kapai, bunuh budak, dinding nak terbalik bagi berdiri balik. Kan disebut kan, wa ma fa'altuhu an amri. Kan disebut dalam surah apa? Al-Kahf. Surah Al-Kahfi tu kan. Kata Nabi Khadir pada Nabi Musa, aku buat ni bukan aku. Bukan urusan aku, Allah yang suruh. Itu yang dia boleh buat gini. Tak ada orang yang secara zatnya, secara hakikinya dia tahu perkara ghaib, tak ada. Yang tahu perkara ghaib hanyalah Allah. Kalau ada orang lain selain pada Allah tahu, Allah lah yang bagi tahu. Allah yang maklumkan pada dia. Baik, jadi tuan-tuan, selang sebulan baru turun. Ni ujian bagi Nabi.
Aisyah radhiyallahu anha duduk di rumah Sayyidina Abu Bakar dengan mak dia. Duduk di rumah Sayyidina Abu Bakar selama sebulan nak tunggu wahyu. Nabi pun tak tahu. Sebab ceritanya nampak apa, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dia tertidur kan. Jadi orang dah jalan dah. Bila orang angkat tempat yang Sayyidatuna Aisyah duduk tu, Sayyidatuna Aisyah ni orangnya kurus. Jadi dia angkat, dia kan ingat dia dah ada dalam tu, padahal dia tak ada lagi. Dia pergi buang air. Sahabat Nabi dengan Nabi dah berjalan dah. Tinggallah Aisyah radhiyallahu anha seorang-seorang kat padang pasir. Jadi nak padang pasir, tuan-tuan nak pergi mana? Depan, kanan, kiri, belakang sama semua. Tak boleh mandai-mandai. Tunggu je lah, tak ada peluang, kena tunggu je. Kut nanti dia patah balik. Rupanya ada seorang sahabat Nabi yang selalunya dia tidur lama sikit. Itu Safwan bin Mu'attal. Dia jenis tidur lama, tuan-tuan. Yang ni terlambat pasal dia tidur. Jadi Safwan lalu nampak Aisyah terkenal. Oh Aisyah. Dia suruh Aisyah radhiyallahu anha naik unta dan dia cepat-cepat kejar rombongan tentera tu. Bila sampai di Madinah, maka orang Madinah pakat nampak Safwan pegang tali unta, Aisyah duduk atas unta. Padahal Aisyah lambat, Safwan tolong bawa. Jadi fitnah. Antara yang sebarkan Mistah bin Utsasah. Bila turun wahyu membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha, maka Sayyidina Abu Bakar dan disebat Mistah bin Utsasah 80 kali. Yalah sebab menyebarkan apa? Kena qazaf. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata pada apa? Sayyidina Abu Bakar kata, lepas hari ni aku tak nak bagilah dia apa? Perbelanjaan dia, makan minum. Sebab Mistah bin Utsasah ni orang miskin. Hidup di Madinah, Sayyidina Abu Bakar yang bagi dia perbelanjaan hidup di Madinah. Tiba-tiba fitnah. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, demi Allah aku tak mau tolong dia dah lepas ni. Dendam lah tuan-tuan. Itu dah. Yalah dah buat balas balik ya. Maka turun ayat Quran, falyafu wal yasfahu, maka lapangkanlah dada, maafkanlah. Allah Ta'ala suruh macam tu tuan-tuan. Walaupun baru kena fitnah ni, bukan fitnah main-main, fitnah teruk pula tu. Tuduh anak kita berzina. Anak kita tu pula isteri Nabi SAW. Sampai Nabi pun susah hati tuan-tuan. Nabi pun terasa malu dengan apa yang berlaku. Benda ni bukan main-main, benda yang berat. Kalau kita kena tuan-tuan, mau kita nak pergi katuk orang tu tuan-tuan. Tapi kata Allah, falyafu wal yasfahu. Falyafu, maafkanlah. Wal yasfahu, lapangkanlah dada. Itu Islam tuan-tuan. Bukan senang tu. Cuba kita ingat balik tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita jumpa orang macam-macam panggil huduh buruk tuan-tuan, bagi kita sakit hati. Betul tak? Kadang-kadang kita nak pergi rasa macam-macam lah, kita geram dengan dia. Betul tak kan? Bagi kita sakit hati. Tapi kalau ikut dalam Islam, falyafu wa yasfahu. Kalau ikut hati kita, nak pergi katuk dia, kita nak balas balik lah, kita nak hina dia balik. Ini semua daripada nafsu dan syaitan tuan-tuan. Kalau daripada wahyu, falyafu wa yasfahu. Itu wahyu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lahu. Kemudian Allah Ta'ala sambung, bukankah kita suka Allah ampunkan kita? Kita suka Allah ampunkan kita, kita belajar, kita maafkan orang lain. Dah hidup tuan-tuan jadi lebih lapang. Saya pernah jumpa satu tok kampung, tok ketua kampung. Dia beritahu saya, dia pernah masuk kecemasan, typing, pasal dia marah ke orang. Dia marah ke orang, dia dendam ke orang. Dia sangat marah dan dendam, sampai dia jadi fras, pusing fikiran dia, masuk uat dia. Itu menunjukkan antara roh dan fizikal ni dia saling berkait tuan-tuan. Macam tuan-tuan marah, bila kita marah, yang marah tu bukan fizikal kita ni, marah tu roh tuan-tuan. Roh. Mana boleh tuan-tuan cek kerat badan tuan-tuan, cari marah, mana ada marah. Marah tu berada pada roh. Tapi bila kita marah, nampak pada wajah, betul, muka merah, mata merah, dia ada kaitan. Jadi tuan-tuan, bila dia berdendam, ada kesan pada badan dia. Tekanan darah naik. Tekanan darah naik tinggi sangat, masuk kecemasan. Dan dia beritahu saya, sejak pada itu Ustaz, saya belajar memaafkan orang. Dia maafkan orang. Sejak pada dia maafkan orang, tak apa, aku maafkan dia lah. Okey balik dia tuan-tuan. Bila dia belajar, dia maafkan orang, okey balik hidup dia. Tapi memang berat lah tuan-tuan. Betul tak? Kadang-kadang kita marah sangat, kita tak boleh nak hilang. Yalah, ini antara manusia lah tuan-tuan. Kita bukan macam komputer senang, select, delete. Betul tak tuan-tuan? Delete senang ya.
Kita tak macam tu. Kadang-kadang luka tu lama dalam hati kita. Tapi Aus dan Khazraj bagus. Yang pertama, dia tak berdendam. Yang kedua, tak bersangka buruk. Ini pun satu hal lagi. Jangan bersangka buruk, tuan-tuan. Sebab kebanyakan yang kita duk sangka ni tak betul, tuan-tuan. Ngarut dia. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Quran sebut jelas dah. Kebanyakan yang kita duk sangka buruk, kita sangka buruk kat bini kita ke, sangka buruk dekat jiran kita ke, sangka buruk dengan ni, duk sangka buruk ni kebanyakannya mengarut semuanya. Bukan betul pun. Sangka buruk kebanyakannya mengarut. Boleh lah. Tapi kalau tuan-tuan tengok ada benda yang mencurigakan, ada orang nampak lain macam, janganlah kita biar. Betul tak? Boleh jadi dia perompak, tuan-tuan. Janganlah kita ambil lah, tak ada apa, itu teruk sangat pula. Ni kita cerita ni sangka buruk pada orang-orang yang kita nampak okey, tapi main sangka buruk yang pelik-pelik pada dia. Baik. Kemudian sama juga orang pihak berkuasa lah, polis ke apa ke yang jaga lalu lintas. Kalau tengok mencurigakan, jangan duk bersangka baik pula. Tidak kan? Mereka ni okey kot. Jangan. Kalau kita dah ada kuasa, kita nak jaga keamanan, segala benda yang mencurigakan menjadi tanggungjawab. Dia panggil apa? Saya lupa nama dia. Dia untuk kita cek, tuan-tuan. Segala mencurigakan, pihak berkuasa boleh cek untuk menjaga keamanan. Baik, kemudian tuan-tuan, Madinah sendiri merupakan markas berpotensi bagi suruhan Islam yang kian berkembang. Kerana kedudukannya strategik, ia mengawal laluan dagang ke Mekah yang biasa melibatkan barangan dengan nilai kira-kira suku juta dinar setiap tahun. Banyak tu, suku juta dinar. Banyak mana tu suku juta dinar tu? Suku juta dinar tu lebih kurang dalam 250,000 dinar. Banyak, tuan-tuan. Satu dinar sama dengan 1,000. Jadi 250,000 dinar sama dengan 250,000 kali 1,000. Berapa? 250,000 kali 1,000. Berapa, tuan-tuan? Banyak tu. Sebab dinar tu pun dah 1,000 lah. Dinar tu dah 1,000. Dia bukan RM1,000. 250,000 ringgit. RM1 kira RM1. Ni dinar. Satu dinar sama dengan 1,000. Jadi 250,000 dinar ni kali dengan 1,000, jadi berapa, tuan-tuan? Banyak orang, tuan-tuan. Lebih kurang dalam 250 juta ataupun 2.5 bilion. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Sebab di sana pakai emas semua. Emas, tuan-tuan. Jadi lebih kurang dalam 2.5 bilion ataupun 2.5 bilion lah, lebih kurang 2.5 bilion ataupun 250 juta. Itulah nilai dia. Dan sekarang ni tuan-tuan boleh tengok di mana, di Venezuela ke di Mexico yang dia pun jumpa kapal tu kan. Semua negara pakat nak ambil, katanya ada berbilion-bilion emas dalam kapal tu. Sekarang ni pula tuan-tuan tengok sungai apa, El Furat kan, dia makin kurang kan. Dan Nabi dah sebut nanti akan ada gunung emas bawah dia. Sekarang ni pun dia dah jumpa dah di Mesir, kota yang tertanam bawah sungai, dan sungai tu dah surut. Ni di Iraq pun makin surut ni. Dan Nabi akan sebut nanti akan nampak, dan makin surut. Yang Nabi sebut tu kita nampak sekarang. Dan agak merisaukan dengan perang Ukraine Rusianya, dengan China dengan Taiwan yang memanasnya. Kita pun nampak agak menakutkan. Saya jumpa ada beberapa orang yang kata dia sangat berharap Rusia berperang dengan NATO. Ajak sikit NATO tu, tuan-tuan. Bijak sikit lah, tuan-tuan. Kalau jadi perang, Allah, rugi, tuan-tuan. Betul tak, tuan-tuan? Perang dunia yang kedua, tuan-tuan tengok logik lah. Jerman attack Poland, tak pasal-pasal kita mengena. Betul tak, tuan-tuan? Pasal apa kita mengena? Ialah pasal British dia gain dengan tentera berikat. Betul tak? Jerman gain dengan Jepun. Betul tak? Malaysia ni bawah British. Jadi Jepun pun apa lagi main attack Malaya lah. Pasal Malaya British. Kita pun kena sekali, tuan-tuan, nampak? Padahal kita tak ada kena mengena pun Jerman pergi attack Poland tu. Tapi disebabkan kita di bawah jajahan British, Jepun main attack Malaya. Pasal British kuasa berikat. Tuan-tuan percayalah, kalau jadi perang Rusia, NATO, China, Taiwan, kita tak akan rasa hidup macam ni lah. Itu yang saya nak beritahu, tuan-tuan. Sekali Rusia tembak nuklear, habis semua negara akan all out dengan nuklear. Habislah tamadun manusia, tuan-tuan. Kita ada barang banyak lagu mana pun, sawit ke, minyak ke, dah negara luar apa, seluruh dunia dah hancur. Siapa nak beli barang kita? Betul tak, tuan-tuan? Tapi kadang-kadang ada orang dia tak fikir panjang, betul tak? Dia fikir sonok Dia pro Rusia, dia fikir sonok tuan-tuan. Jangan fikir sonok, fikir kesan akibat, tuan-tuan.
Baik. Jadi tuan-tuan, ni pun sama, nanti Nabi sebut di Iraq akan nampak emas, dan daripada 100 orang yang berperang, 99 yang mati. Betul tak? Seorang saja yang dapat emas tu. Dan daripada 100 orang tu, semua yakin, semua kata akulah yang seorang tu. Nabi sebut daripada 100 orang yang berperang, hanya 99 mati, satu je yang dapat. Tapi dalam 100 tu, semua yakin dialah yang seorang tu. Dan Nabi dah kata, nanti kalau dah nampak, kita jangan duk gatai sekali pi join. Nabi bagi, sebab kita kena tahu tuan-tuan, nanti dia akan jadi 100 orang tu, bukan orang tu boleh jadi melibatkan pemimpin dunia. Betul tak tuan-tuan? 100 orang tu melibatkan pemimpin dunia. Seorang pemimpin dunia, dia dengan tentera dia. Betul tak? Yang ni dengan tentera dia. Daripada ramai-ramai semua tu, tak kira 1 juta ke tentera, 2 juta tentera yang berperang ke, 99% mati. 1% je dapat. Jadi kita akan tengok sungai tu makin kering tuan-tuan lah ni. Baik tuan-tuan, kemudian keselamatan laluan kafilah amat penting untuk mengekalkan kemewahan ekonomi. Dengan faktor-faktor ini dalam minda mereka, orang musyrik terasa tercengkam dengan perkembangan Islam yang mencabar. Justru mereka mula mencari kaedah lebih berkesan untuk menghindar daripada bahaya yang pasti datang. Dia berfikir ekonomi dia. Sebab daripada Mekah nak ke Syria, dia berniaga di Syria. Bawa barang Mekah ke Syria, jual di Syria, beli barang Syria, bawa balik ke Mekah. Jadi lalu di Madinah. Itu yang dia bertakut sangat tu. Sebab tu umat Islam mesti menguasai ekonomi. Tapi kalau umat Islam tak menguasai ekonomi, susahlah tuan-tuan. Susah kita nak kawal harga barang. Kalau harga barang tuan-tuan, mana-mana negara lah, kalau harga barang ni dah memang toke-toke tycoon dah pegang, transport dia dah pegang, pengeluaran dia dah pegang, nak buat lagu mana? Betul tuan-tuan? Dia yang ada kuasa menentukan harga. Dia boleh minta, okey, kerajaan kena dulu subsidi 100 juta, kami nak 400. Kalau tak bagi kami kurangkan pengeluaran. Dia ada kuasa. Nampak tuan-tuan? Penting tuan-tuan. Penting pada orang yang ada transport, orang tengah perlu, umat Islam perlu memperkasakan ekonomi. Tidak tuan-tuan, tak boleh buat apa. Dia boleh letak harga banyak mana dia nak. Tak dapat banyak subsidi, dan kerajaan, macam contohlah kerajaan Malaysia kan, subsidi yang kerajaan bayar untuk mengekalkan harga sekarang ni lah, walaupun orang duk bising lah ni, minyak apa lah ni, RM42 ke sekilo minyak masak kita apa, RM2.5 kan. Di Indonesia sekilo minyak masak RM9.7. Indonesia adalah pengeluar minyak sawit nombor 1 dunia. Nombor 1 dunia. Tapi dia minyak masak sekilo RM9.7. Oh, mahal tuan-tuan. Pasal apa? Kerana harga naik di luar negara. Maka toke-toke di Malaysia pun pakat nak kerajaan membelanjakan 74 bilion. Bukan sikit tuan-tuan. 74 bilion untuk maintainkan harga. Saya bukan nak cerita politik apa, tapi nak cerita itulah ekonomi. Itu ekonomi tuan-tuan. Perlu kepada kuasa ekonomi. Jangan kita, kalau kita tak ada ekonomi, kita abaikan. Inilah jadinya tuan-tuan. Baik. Dengan ekonomi dunia yang tak stabil ini tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian mereka memanggil satu persidangan, saya habiskan tuan pada Khamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian. Khamis hari Khamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian, bersamaan dengan 12 September 622 tahun Masihi, iaitu 2 bulan setengah selepas perjanjian besar Aqabah. Ni sahabat Nabi dah habis tinggal Nabi, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali dan beberapa orang yang tak dapat pergilah. Pada hari yang berkenaan, Parlimen Quraisy mengadakan mesyuarat paling serius dengan satu agenda, iaitu apakah tindakan berkesan mesti ambil dalam menghadapi gelombang besar yang sedang melanda. Delegasi mewakili kesemua suku kaum Quraisy hadir dalam mesyuarat yang bermakna mereka adalah, ini nama-nama dia lah tuan-tuan ni. Baik, saya baca lah tuan-tuan. Kita baca Abu Jahal bin Hisham dari Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi dan Haris bin Amir mewakili Bani Naufal dan bin Abdul Manaf, 2 orang anak laki Rabi'ah, Syaibah dan Utbah, serta Abu Sufyan bin Harb dari Bani Abdul Shana bin Abdul Manaf, Anar bin Haris yang pernah melumuri Nabi SAW dengan perut haiwan untuk bercakap bagi pihak Bani Abdiddar, Abdul Bukhari bin Hisham, Zamah bin Al-Aswad dan Hakim bin Hizam mewakili Bani Asad bin Abdul Uzza, anak laki Al-Hajjaj
Nabih dan Munbih dari Bani Saham, Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah. Habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung dalam perjalanan mereka menuju ke rumah An-Nadwah. Itu cerita di Iblis mai. Iblis mai menyamar. Cukup sekadar itu tuan-tuan, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an Muhammad tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmudan wa la matruda wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.